Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai anak-anak murid cikgu, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat dan sentiasa menjaga diri. Sebelum cikgu mulakan pengajaran kita pada minggu ni, cikgu nak imbas kembali apa yang awak ingat, apa yang awak faham pada minggu lepas. Okey, nombor perdana. Apa ciri-ciri yang perlu awak tahu untuk kenali nombor perdana? Ciri yang pertama, dia mesti lebih daripada nombor satu. Ciri yang kedua, dia hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri saja. Maknanya ada dua pembahagi. Okey, sekarang kita tengok ranting pokok yang diberi ni. Okey, nombor dua boleh dibahagikan dengan satu dan dua boleh dibahagikan dengan dirinya, iaitu dua juga. Jadi ada berapa buah di situ? Ada dua buah untuk ranting nombor dua. Maka dua ialah nombor perdana. Okey, tengok contoh yang ketiga. Ranting yang bawah sekali. Nombor empat. Nombor empat kita boleh bahagi dengan satu dan juga boleh dibahagi dengan dirinya, iaitu empat. Dan empat juga boleh dibahagikan dengan dua. Maka ada tiga buah di situ. Jadi empat nombor perdana ke tidak? Bukan. Empat ialah bukan nombor perdana kerana dia ada tiga pembahagi. Dia tidak menepati ciri-ciri nombor perdana. Okey, tengok dekat situ cikgu nak uji awak. Kenapa nombor 1 dan 25 bukan nombor perdana? Siapa boleh jawab? Okey, nombor 1 dia tak menepati ciri nombor perdana kerana nombornya tidak lebih daripada nombor 1. Okey, 25 pula dia lebih daripada nombor 1. Tetapi dia ada tiga pembahagi di mana 25 boleh dibahagi dengan 1, 25 boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan 25 boleh dibahagikan dengan 5. Maka 25 bukan nombor perdana kerana dia terdapat tiga pembahagi. Okey, jadi faham macam mana kita nak kenali nombor perdana. Okey, cikgu teruskan dengan minggu ni. Minggu ni kita nak tulis pecahan juta, nombor perpuluhan juta dalam perkataan dan dalam angka. Okey, cuba tengok contoh yang seterusnya. Sebanyak 0.51 juta orang menghadiri jamuan makan malam. Okey, cuba tengok nombor yang dia telah highlightkan di situ. Okey, macam mana kita nak tulis nombor tu dalam perkataan? Okey, contoh yang diberi, dia masukkan dalam kotak nilai tempat. Okey, cuba tengok sifar yang pertama berada di rumah Sa, kemudian ada titik perpuluhan. Sifar yang kedua berada di rumah per 10. Kemudian 5 berada di rumah per 100 dan 1 berada di rumah per 1000. Okey, cikgu yakin anak-anak murid cikgu ni dah tahu macam mana nak tulis. Kenapa? Sebab kita dah belajar masa tahun 5, masa tahun 4. Cuma bezanya sekarang, semasa kita nak tulis nombor ni dalam perkataan, kita perlu tulis perkataan juta di belakangnya. Okey, contoh yang diberi. Sifar perpuluhan sifar 51 juta. Okey, jangan lupa perkataan juta tu ya. Okey, tengok contoh yang kedua. Setiap hari darah mengalir di dalam tubuh manusia sejauh 0.18 juta km. Okey, cuba tengok kartun tu baca dalam perkataan 0.18 juta. Betul ke salah? Siapa kata betul? Siapa kata salah? Okey, kita tengok siapa betul, siapa salah. Okey, 0.18 kita masukkan dalam kotak nilai tempat tadi. Sifar berada di rumah Sa, titik berada di titik perpuluhan, 1 berada di rumah per 10, 8 berada di rumah per 100. Kita tidak boleh membaca nombor selepas titik perpuluhan. Kita kena baca satu per satu. Maksudnya kita kena baca sifar perpuluhan 18 juta. Kita tak boleh baca 18 ya anak-anak murid semua. Kita mesti tulis satu per satu. Mesti baca satu per satu. Okey, jadi kartun tu betul ke salah? Kartun tu salah sebab dia membaca sifar perpuluhan 18 juta. Dia perlu baca nombor tersebut sebagai sifar perpuluhan 18 juta. Okey, tengok contoh seterusnya. Contoh yang kedua. Ratu lebah bertelur kira-kira 3/4 juta.
Okey, macam mana nak tulis dalam perkataan pula? Ingat tak masa kita belajar tahun lepas, tahun 5, kita tulis dalam perkataan bagi pecahan. Okey, baca daripada pengangka, kemudian baca penyebut. 3, T-I-T-G-A-G-A, 3 per 4 eja, P-E-R per E-M-P-A-T, 4. Jadi 3 per 4 dan jangan lupa perkataan juta di belakang. Okey, 3 per 4 kita juga boleh tulis sebagai 3 suku. Kenapa? Ingat tak cikgu pernah ajar suku. Suku tu bersamaan dengan berapa? Separuh, setengah. Setengah tu bersamaan dengan berapa? 3 suku. 3 suku tu bersamaan dengan berapa? 3 suku ialah 3 per 4. Jadi kita juga boleh tulis sebagai 3 suku juta. Okey, tengok contoh yang kedua. Diameter matahari adalah lebih kurang 1/2 per 5 juta km. Okey, itu ialah nombor pecahan, nombor bercampur. Jadi awak kena baca dan tulis perkataan pecahan tu satu persatu. Jadi awak kena eja dulu 1, kemudian awak eja 2, kemudian awak eja per 5. Jadi dalam perkataan dia menjadi 1, 2 per 5 juta. Okey, pandai. Okey, tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, hampir 1/2 juta calon telah menduduki UPSR pada tahun 2013. Okey, macam mana nak tulis pecahan tu dalam perkataan? Okey, awak eja dulu 1, kemudian awak tulis per 2 dan jangan lupa perkataan juta. Jadi 1/2 juta. Okey, 1/2 ni banyak mana bahagian dia? Pandai. 1/2 tu ialah separuh ataupun setengah. Jadi kita juga boleh tulis sebagai setengah juta. Okey, boleh tak? Okey, kita teruskan dengan menulis dalam angka pula. Menulis dalam perkataan kepada nombor dalam perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, cuba tengok kawan awak 2 orang tu tengah buat apa tu. Okey, yang pertama dia tulis 2.085 juta dalam nombor. Okey, dalam angka. Betul tak dia tulis 2? Betul. Perpuluhan dijadikan titik, sifar 8, 5 dan perkataan yang di belakang diletakkan juta. Jadi betul. Kawan awak yang pertama tu betul. Bagus. Okey, cuba tengok kawan awak yang kedua ni. 1/5/8 juta. Okey, cuba dia tengok dia tulis dalam perkataan tu, dalam nombor tu. Betul ke salah tu? Okey, siapa kata betul? Siapa kata salah? Okey, kita tengok 1/5/8. Okey, itu kalau kita tengok pada perkataan yang ditulis tu, itu merupakan nombor bercampur. Macam mana nak tulis nombor bercampur? 1 jadi nombor besar, 5 jadi pengangka, per 8 jadi penyebut. 8 jadi penyebut. Jadi 1 besar, 5/8. Kalau kawan awak tulis macam tu, apa yang jadi? Cuba awak baca pecahan yang kawan awak tulis tu. Dia akan jadi 15/8 juta. Jadi salah. Perkataan yang ditulis di atas ialah 1/5/8 juta. Okey. Itu saja penerangan cikgu. Jadi cikgu nak awak buat latihan. Buat latih diri di dalam buku matematik A bagi tahun ini. Guna buku baru ya. Okey, cikgu nak awak jadikan satu buku tulis, buku kotak ataupun buku garis sebagai buku MTA. Okey, buat latih diri bagi nombor 1 A, B, C, D, E dan nombor 2 A, B, C, D. Okey, itu tugasan awak pada minggu ini. Okey, nombor 1 A hingga E dan nombor 2 A hingga D. Okey murid-murid, jangan lupa buat kerja, jangan lupa buat tugasan minggu ini ya. Awak siapkan kerja awak, pukul 11.30 nanti cikgu nak buat video call. Jadi siapa yang boleh join bagi nama pada cikgu ya. Bye.